أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Hari ini kita teruskan lagi pembelajaran kita. InsyaAllah hari ini kita akan masuk dalam pelajaran yang seterusnya dalam bidang akhlak, iaitu dalam pelajaran 25 muka surat 191, yang bertajuk menyemai kasih menuai sayang. InsyaAllah yang ada buku teks di hadapan kamu boleh buka sama-sama kita tengok. InsyaAllah kita mula. Menyemai kasih menuai sayang. Apa yang dimaksudkan dengan kasih sayang? Ataupun dalam bahasa Arab dipanggil sebagai mahabbah. Kalau kita suka seseorang tu, uhibbu. Uhibbu. Sebab tu kalau kekasih dipanggil sebagai habibi. Habibi, kekasih saya. Itu bahasa Arab. Sebab daripada perkataan mahabbah, kasih sayang. Apa yang dimaksudkan dengan kasih sayang? Dari segi bahasa, kasih sayang bermaksud cinta, kasih sayang dan kecenderungan diri. Kecenderungan diri. Itu dari segi bahasa. Manakala dari segi istilah pula, kecenderungan diri terhadap sesuatu yang baik, sesuatu yang kita cenderung terhadapnya, sesuatu itu adalah sesuatu yang baik. Itu bermaksud kasih sayang. Jadi maksudnya benda-benda yang buruk yang kita suka, itu bukan kasih sayang. Contoh, kita suka, kalau orang-orang dewasa lah, dia suka isap rokok. Dia suka isap rokok. Tapi isap rokok itu bukanlah bermaksud dia cinta kepada rokok tu, bukanlah bermaksud dia kasih sayang kepada rokok tu. Sebab apa? Rokok tu benda yang berbahaya. Kasih sayang ini bermaksud cenderung kepada sesuatu perkara yang baik, benda yang baik sahaja. Apa beza kasih sayang ataupun apa beza sayang dengan cinta? Pernah fikir tak apa beza sayang dengan cinta? Kita sayang kat seseorang, kita cinta kepada seseorang. Apa beza antara sayang dengan cinta? Sebab dua-dua ni bahasa Melayu. Sayang, cinta. Kalau bahasa Arab kita panggil sebagai mahabbah sahaja. Wallahu a'lam, berdasarkan pemahaman saya lah. Berdasarkan pemahaman saya, apa yang saya faham, cinta bukan bermaksud kita memiliki, tapi sayang bermaksud kita ingin memiliki. Itu beza antara dua tu. Itu sekadar untuk pemahaman kamu. Kita tengok apa dalil nakli. Dalil kasih sayang. Sebab setiap perkara mesti ada dalilnya daripada Al-Quran ataupun hadis. Kita tengok dalam tu firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang sifat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah bagi tahu tentang sifat kasih dan sayang Allah kepada hamba. Innallahu yuhibbul muhsinin. Surah Al-Maidah yang bermaksud sesungguhnya Allah suka kepada orang yang berusaha membuat kebaikan. Allah kasih dan sayang kepada orang yang membuat kebaikan. Ada siapa-siapa yang kita sebagai seorang Muslim, bila mana kita lakukan suatu kebaikan, itu tanda Allah suka kepada kita, Allah sayang kepada kita. Yang kedua, firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang sifat kasih sayang sesama orang Islam. Yang tadi kasih sayang Allah, yang ni kasih sayang sesama orang Islam. Di mana dalam surah Al-Fath yang kita tengok situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Yang mana maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pesuruh Allah, dan orang bersama dengannya bersikap tegas terhadap orang kafir, yakni musuh Islam, dan berkasih sayang sesama sendiri. Maksudnya kita sebagai seorang Muslim, kita bertegas dengan orang Islam dalam perkara-perkara yang melibatkan agama, melibatkan akidah. Tapi dengan sesama Muslim kita berkasih sayang. Sebab itulah dikatakan setiap orang Islam itu bersaudara.
Okay? Kita kena utamakan orang Islam dalam apa jua perkara, melebihi daripada orang kafir. Okey. Itu dalil daripada Al-Quran. Kita tengok pula dalil daripada hadis. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, Anas bin Malik. Anas bin Malik ni seorang sahabat Nabi yang saya biasa ceritakan pada kamu. Anas bin Malik ni dia sahabat yang kecil. Sewaktu Nabi datang ke Madinah. Sewaktu Nabi sampai ke Madinah, waktu Nabi berhijrah ke Madinah, Anas bin Malik ni umur dia masih lagi 10 tahun. Waktu umur dia 10 tahun, mak dia Ummu Sulaim telah hantar Anas ni kepada Nabi, untuk Nabi jadikan sebagai pembantu dia. Mak dia suruh Anas ni jadi pembantu Nabi, membantu kehidupan Nabi. Sebab tu hal-hal berkaitan dengan urusan seharian Nabi, sifat peribadi Nabi, banyak hadis daripada Anas bin Malik. Okey, kita tengok hadis dia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Okey. Hadis muttafaqun alaih. Hadis daripada Sahih Bukhari dan Muslim. Okey, maksudnya tidak sempurna iman seseorang kamu hingga dia kasih kepada saudaranya sebagaimana dia kasih dirinya sendiri. Okey. Kita sebagai seorang Muslim, Nabi kata iman sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin tak akan sempurna selagi mana dia tidak mengasihi saudaranya lebih daripada dirinya, atau sama seperti dia kasih kepada dirinya sendiri. Okay? Saudara kat sini bermaksud orang Islam. Okay? Nabi kata iman tak akan sempurna bila mana kita tak kasih kepada orang Islam sama seperti kita kasih kepada diri kita sendiri. Okay? Itu hadis Nabi. Jadi ini adalah dalil yang mengisahkan tentang kasih sayang. Okey. Kita tengok muka surat seterusnya. Sifat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, bila cerita tentang akhlak, bila cerita tentang peribadi, kan, peribadi diri, akhlak ni melibatkan peribadi diri. Contoh ikutan kita yang paling utama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Aisyah kata dalam hadis Nabi, Aisyah kata hadis Nabi ini adalah seperti hadis Nabi pula. Akhlak Nabi seperti akhlak Al-Quran. Maksudnya terbaik akhlak Nabi ni. Sebab tu Nabi dikatakan qudwat hasanah, contoh ikutan yang terbaik. Okey. Kalau dalam ni sifat kasih sayang Rasulullah ini adalah pantun ataupun sajak kalau tak silap saya. Okey, ini pantun ataupun sajak, dua-dua boleh dijadikan. Kita tengok sama-sama. Okey, yang pertama, sayang Rasul kepada Khadijah tidak terperi, baju yang koyak dijahitnya sendiri. Sifat terpuji Rasul wajib diikuti, amalkan kasih sayang agar diberkati. Ini kisah tentang yang mana Rasulullah SAW sayang kepada isteri baginda yang pertama, Khadijah Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah isteri Nabi yang pertama, dan Nabi sangat sayang kepada Khadijah ni. Sehingga kan bila mana Khadijah dah wafat, Nabi dah ada isteri-isteri yang lain, Nabi sentiasa menyebut nama Khadijah ni walaupun Khadijah dah wafat. Sehingga ramai isteri Nabi, antaranya Aisyah, yang cemburu bila mana Nabi menceritakan tentang Khadijah. Sebab Nabi memang betul-betul sayang pada Khadijah ni. Nabi bersama dengan Khadijah ni 50 tahun. 50 tahun kan. Daripada umur Nabi 25 sampai Nabi 50, 25 tahun Nabi bersama dengan Khadijah. Dan Khadijah ni sewaktu Nabi bersama dengan dia, Nabi tak pernah kahwin dengan isteri Nabi yang lain. Nabi ni kita tahu, Nabi ni ada ramai isteri. Isteri Nabi ada 11 orang. Tapi bila mana Nabi bersama dengan Khadijah, Nabi tak kahwin lagi dengan isteri-isteri yang lain. Bila mana wafatnya Khadijah, barulah datang isteri-isteri Nabi yang lain. Itu salah satu tanda Nabi ni betul-betul sayang kepada isteri dia, Khadijah. Seterusnya, Rasulullah mengucup cucu tersayang. Ditanya sahabat yang tidak berbuat demikian. Jawabnya, man la yarham la yurham. Apa yang dilakukan Rasul itu ajaran. Siapa cucu Nabi? Cucu Nabi yang dalam kisah ini, saya lupa nama dia siapa, tapi yang pasti bukan Hasan dengan Husain. Ada seorang cucu Nabi yang Nabi cium. Cium cucu dia ni, sayang, tanda kasih sayang. Tiba-tiba datang seorang Badui, dia nampak perbuatan Nabi ni. Badui ni orang Arab padang pasir.
Dia kata kepada Nabi, aku ada ramai anak di rumah, aku tak pernah buat pun apa yang kamu buat. Nabi kata, man la yurham la yurham. Okey, tidak akan dikasihi seorang sehinggalah dia mengasihi. Nabi kata ini adalah perbuatan kasih sayang. Ini adalah contoh kasih sayang Nabi terhadap cucu Nabi. Nabi, bila mana Nabi solat, datang cucu dia naik atas badan Nabi, naik atas belakang, tengah sujud, dia naik atas belakang Nabi. Nabi tak berganyak daripada sujud tu sehinggalah cucu dia turun sendiri. Tanda sayangnya Nabi kepada cucu dia. Okey, yang seterusnya, kunjung mengunjung, hormat menghormati, umat dikasihi, doa dan syafaat diberi. Menyayangi binatang juga kegemaran Nabi. Sahabat memelihara kucing dipandang tinggi. Siapa sahabat yang pelihara kucing? Abu Hurairah. Abu Hurairah, kita tahu Abu Hurairah ni sahabat Nabi yang memelihara kucing dan sayang kepada kucing. Ni Nabi sangat menghormati sahabat-sahabat dia. Di antara sahabat Nabi yang paling Nabi sayang adalah Abu Bakar. Ini sahabat Nabi yang Nabi kata, kalaulah aku boleh pilih seorang manusia untuk menjadi kekasih aku akan pilih Abu Bakar. Okay? Sebab itulah selepas Nabi wafat, Abu Bakar mengganti Nabi menjadi khalifah. Okey, seterusnya, Rasul menyayangi anak, tidak berbelah bagi, semuanya dilayan dan dikasihi, tidak terperi. Marilah kita semua ikuti sunnah Nabi agar hidup ini penuh erti lagi diberkati. Tanda sayang kita kepada Rasulullah adalah dengan mengikuti sunnah Nabi. Sebab di akhirat kelak tak ada siapa-siapa pun yang mampu nak beri syafaat kepada kita kecuali Rasulullah SAW. Selepas Rasulullah minta izin daripada Allah untuk beri syafaat kepada umatnya. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad. Macam mana dapat syafaat ni? Dengan menyayangi Nabi. Macam mana menyayangi Nabi? Dengan mengikuti sunnah Nabi dan meninggalkan apa yang Nabi tidak lakukan. Okey. Itu sifat kasih sayang Rasulullah yang boleh kita ambil sebagai contoh ikutan kita. Okey, seterusnya, sifat kasih sayang yang diredai oleh Allah. Apa sifat kasih sayang yang Allah redha? Okey, yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya. Okey, mencintai Allah dan Rasulnya. Dalam tingkatan cinta kita sebagai seorang Muslim, yang pertama adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga barulah datang ibu dan ayah kita. Okay. Jika ada apa-apa perkara yang menyelisihi Nabi dan Allah, Rasul dan Allah, maka kita hendaklah dahulukan Rasul dan Allah lebih daripada ibu bapa kita. Itu tanda kita cinta kepada Allah. Okey. Kita tengok di situ mendahulukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menegur perbuatan mungkar. Okay. Kita dahulukan perintah Allah dan Rasulullah lebih daripada segalanya. Lebih daripada kehidupan di dunia ini, lebih daripada ibu bapa kita. Itu tanda kita cinta kepada Allah dan Rasul. Okay. Sahabat Nabi, dia sangat mencintai Nabi sehingga mereka sanggup berperang dengan saudara mereka sendiri, adik-beradik mereka sendiri, ayah mereka sendiri sewaktu perang Badar. Bayangkan kita pergi perang Badar, ya? Kita berada di satu pasukan yang lain yang kita nak berperang tu adalah ni, sepupu sepapat kita, adik-beradik kita dan ayah kita sendiri. Sanggup tak kita? Sahabat Nabi membuktikan yang mereka lebih mencintai Nabi daripada keluarga mereka sendiri. Okey, itu yang pertama, cinta Allah dan Rasul. Cinta yang kedua adalah mengasihi ibu bapa, adik-beradik dan kaum kerabat. Okey, ibu bapa kita, adik-beradik kita, kaum kerabat kita, ini adalah keutamaan kita. Okey, kita kena utamakan mereka ni lebih daripada segala-galanya. Sebab mereka ini adalah darah keturunan kita, ada nasab dengan kita. Okey, tengok di situ, mentaati ibu bapa, taat kepada ibu bapa selagi mana ibu bapa itu tidak menyuruh kita melakukan perkara yang orang kata berlawanan dengan apa yang Allah suruh. Selagi mana apa yang ibu bapa kita suruh itu tidak orang kata bercanggah dengan syarak, dengan syariat Allah, maka kita buat, tak ada masalah. Tapi bila mana perkara itu bercanggah dengan syariat Allah, maka syariat Allah didahulukan.
Okay, yang pertama tu mentaati ibu dan bapa. Yang kedua, mengasihi adik-beradik atas dasar silaturrahim. Ingat, air yang putus, air yang dicincang tak akan putus. Begitulah sifat kekeluargaan adik-beradik ni. Walau macam mana pun kita bergaduh sekalipun, walau macam mana kita berperang, kita tak suka dengan adik-beradik kita, tetap mereka itu adalah adik-beradik kita sampai kita mati. Tak akan putus ikatan itu. Maka jagalah hubungan dengan adik-beradik. Okay, kita ramai kawan, tapi kawan ni belum tentu nak bantu kita semua. Tapi adik-beradik kita akan sentiasa ada untuk diri kita. Okay. Yang ketiga, menziarahi sanak saudara dan memenuhi undangan. Mungkin sekarang kita tak dapat nak buat lah. Okay. Kalau sebelum ni, sebelum Covid ni, setiap kali hari raya, antara yang sangat dianjurkan oleh Nabi adalah berkunjung dengan sanak saudara kita. Okay. Berkunjung dengan sanak saudara. Ini satu amalan yang mulia untuk kita merapatkan lagi hubungan silaturrahim, tanda kasih dan sayang kita kepada mereka. Dan yang ketiga, menyayangi saudara seagama. Okay. Sifat kasih sayang diredai. Yang ketiga adalah menyayangi saudara seagama dengan kita, iaitu Islam, Muslim, mukmin. Okay. Ini kita kena sayang dengan mereka. Kenapa? Antara contoh dia, mengajak bersama-sama berbuat kebaikan dan amalkan perintah Allah. Kita ajak sahabat-sahabat kita yang Muslim, yang sama-sama Muslim dengan kita, untuk buat perintah Allah. Jangan tinggalkan apa yang Allah suruh. Kita ajak mereka untuk pergi solat berjemaah. Kita ajak mereka untuk melakukan kebaikan, dan kita tegur mereka jika mereka melakukan kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, menghormati orang yang lebih tua. Okay, ini Nabi ajar daripada kita, hormat orang yang lebih tua daripada kita. Okay. Jangan kita bercakap kasar sekalipun mereka salah. Jika kita hendak menegur, tegurlah dengan berhemah. Itu tanda kita sayang kepada orang yang lebih tua daripada kita. Apatah lagi orang itu adalah saudara seagama dengan kita. Yang ketiga, mengasihi orang yang lebih muda. Bagi seseorang yang lebih tua, kasih kepada orang yang muda. Kita hormat orang yang tua, kita kasih kepada yang muda. Jangan sebab dia muda, kita anggap diri kita tua, kita boleh buat apa sahaja kepada dia. Tak, kasih kepada orang yang lebih muda. Dan yang keempat, membantu anak yatim, wanita, orang miskin dan orang yang kurang upaya. Berikanlah bantuan kepada mereka yang memerlukan selagi mana kita mampu. Okay? Berikan bantuan. Itu adalah tanda kasih sayang kita kepada mereka. Ya, jika ada dua pilihan, dua orang miskin, satu orang miskin Islam, satu orang miskin kafir, jika dia beri pilihan antara dua ni, dahulukan yang Muslim. Itu yang Nabi ajar, dahulukan yang Muslim daripada yang kafir. Sebab yang Muslim ini yang lebih diredai oleh Allah. Ini adalah sifat kasih sayang yang Allah reda. Sayang kepada Allah dan Rasul, sayang kepada ibu bapa dan adik-beradik, sayang kepada saudara seagama. Okey. Kita tengok pula seterusnya, sifat kasih sayang yang Allah murka. Apa yang Allah murka? Yang pertama, cinta yang melampaui batas syarak. Okay, perasaan cinta yang melampaui batas syarak. Macam mana tu? Cinta antara lelaki dengan perempuan ajnabi sehingga mendorong perbuatan zina. Okay, kita kena ingat, perasaan cinta ni fitrah. Okay, kita ada perasaan cinta kepada seseorang. Kita tengok seseorang tu, kan, rakan sekelas kita. Contohlah, kita ada rasa suka dekat dia. Benda tu adalah fitrah. Itu bukan dosa. Itu adalah fitrah. Rasa cinta kepada seseorang, itu adalah fitrah. Okay? Kita jangan buang fitrah kita. Lelaki suka dekat perempuan, itu adalah fitrah. Tetapi apa yang kita kena jaga? Kita kena jaga perbuatan kita selepas daripada itu. Rasa cinta tu ada, tapi kita jangan bertindak di atas perasaan itu. Bertindak ni macam mana? Kita pergi ajak dia keluar, kita ajak dia buat benda yang bukan-bukan, sehinggalah mendorong kepada zina. Itulah yang diharamkan oleh Tuhan. Okay, itulah yang berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta bukan satu benda yang buruk. Cinta itu adalah fitrah. Tapi macam mana kita bertindak di atas perasaan cinta itu menentukan sama ada perbuatan kita itu baik ataupun buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih demi kepentingan kebendaan. Macam mana? Cinta kerana rupa paras, harta benda dan pangkat. Kita ada kawan kita yang lebih kaya daripada kita. Oh, kita rapat dengan dia. Sebab apa? Kita ada kepentingan. Itu bukan cinta yang Allah reda.
redai. Itu bukan kasih sayang yang Allah redha. Sebab apa kita berkasih sayang dengan dia? Bukan sebab kita ikhlas, tapi sebab harta benda dia. Jangan lakukan perkara ini. Dan yang ketiga, sayang secara keterlaluan. Contohnya mengutamakan rakan lebih daripada ibu bapa. Kita sayang dua-dua, ibu bapa kita sayang, rakan kita lebih kita sayang. Tapi kita lebihkan rakan daripada ibu bapa kita. Okey, itu adalah contoh kasih sayang yang Allah tak redha. Okay. Jadi ingat, ini adalah 3 contoh kasih sayang yang Allah tidak redha. Okey. Kalau kita tengok pada tajuk tadi, menyemai kasih, menuai sayang. Okey, apa hubungan kasih sayang ini dengan iman? Sebab seseorang berkasih sayang, dia berkasih sayang dengan iman. Apa hubungan kasih sayang ni dengan iman seseorang? Okey, kita tengok sama-sama. Okey, kasih sayang mempunyai kaitan yang rapat dengan iman. Okay. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba Allah wa abghada wa abghada Allah wa a'ta Allah wa man Allah faqad istakmala al-iman." Okay. Hadis daripada Abu Daud. Sesiapa yang mencintai kerana Allah, membenci kerana Allah, memberi dan menghalang pemberian kerana Allah, maka sesungguhnya sempurnalah imannya. Okey. Bila mana seseorang itu melakukan suatu perkara kerana Allah, lillahi ta'ala, okay, kita sayang kepada seseorang lillahi ta'ala, maka itu adalah tanda iman. Kita buat sesuatu kerana Allah Ta'ala, itu adalah tanda iman. Kita berkasih kepada seseorang kerana Allah Ta'ala, itu adalah tanda iman. Okay. Itulah hubung kait di antara iman dengan kasih sayang. Kasih sayang yang baik membawa kepada keimanan. Okey, seterusnya. Di sini ditunjukkan tuntutan berkasih sayang. Yang diberikan 4 contoh. Okey, 4 contoh perbualan, bukan perbualan ni. Contoh kasih sayang yang ditunjukkan di sini. Okay, kita tengok sama-sama. Yang pertama, saya sayang Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Maha Pemberi rahmat dan nikmat. Ini contoh kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kamu, kamu tidak akan dapat menghitungnya satu persatu. Sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Betul. Jika kita nak hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, tak terhitung. Hatta hari ini, saat ini, berapa banyak nikmat Allah yang kita dapat. Kita hidup ini adalah satu nikmat. Kita bernafas ini adalah satu nikmat. Kita berada dalam Islam, itu adalah satu nikmat. Kita berada dalam iman, itu adalah satu nikmat. Banyak nikmat Allah yang kita kecapi sehingga hari ini. Sebab tu kita perlu kasih dan sayang kepada Allah. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana baginda sanggup menanggung pelbagai ujian ketika menyampaikan dakwah Islam. Di firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Okey. Allah bagi saya tahu dalam ayat Al-Quran ni, jika kamu benar kasih kepada Nabi Muhammad, ikutlah aku. Ya, Nabi kata dekat kaum dia, jika kamu benar mengasihi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikutilah aku. Ya, ini adalah tanda cinta kita kepada Rasulullah. Macam saya bagi tahu tadi, tanda cinta kita kepada Rasulullah adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah. Okay, mengikuti sunnah Rasulullah. Apa yang Rasulullah sarankan kepada kita, apa yang Rasulullah tak sarankan kepada kita, apa yang Rasulullah suruh kita buat, kita lakukan. Okay, itu adalah mengikuti sunnah Rasulullah.
ikut sunnah Rasulullah, tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tengok di sini, saya sayang ibu bapa saya kerana ibu saya melahirkan saya dan ayah saya memberi nafkah kepada saya. Okey, dalam firman Allah, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilal masir. Okay. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kepayahan dari awal mengandung hingga akhir menyusu, dan tempoh menceraikan sesuanya adalah dalam masa 2 tahun. Dengan yang demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua-dua ibu bapamu. Ingatlah kepadaku jua tempat kembali untuk menerima balasan. Okay, ini Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang kewajipan kita untuk sayang kepada kedua ibu bapa kita. Ingat, ibu kita telah mengandungkan kita dalam perut ibu selama 9 bulan. Kemudian lahirkan kita, bersusah payah melahirkan kita. Kemudian susukan kita selama 2 tahun. Ini adalah satu pengorbanan yang kita tak akan mampu untuk balas. Kita tak akan mampu untuk balas. Hebat macam mana pun kita punya orang kata, kita tanggungjawab kita kepada ibu bapa kita, hebat macam mana pun kita jaga ibu bapa kita, tak akan mampu membalas seperti mana ibu kita melahirkan kita, menjaga kita semasa kita kecil. Jadi tak akan mampu untuk kita balas. Tapi Allah suruh kita kasih sayang kepada kedua ibu dan bapa. Okey, seterusnya, saya sayang semua orang Islam kerana mereka saudara seagama. Saya berasa gembira dan selamat berada bersama dengan masyarakat Muslim. Okay, dalam firman Allah, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kullu muhtalin fakhur. Maksudnya, dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada setiap orang yang sombong, takabur dan membangga diri. Okay. Bila mana kita berada di atas muka bumi ini, kita jangan sombong, kita jangan berlagak. Ini adalah muka bumi Allah. Kita jumpa dengan orang ramai, kita tegur sapa, kita berkasih sayang dengan mereka, kita berukuah dengan ukuah Islam. Itu tanda kasih sayang kita kepada saudara seagama kita. Okay. Lebih-lebih lagi saudara seagama kita. Okay. Ingat, itu sangat penting kita jaga hubungan dengan mereka yang Muslim. Okay, seterusnya, saya sayang flora dan fauna. Flora menjadikan hidup saya lebih indah dan ceria. Fauna pula mengekalkan keseimbangan ekosistem. Okay, ini tentang rasa cinta kita kepada alam sekitar. Okay. Bila mana seseorang itu mencintai alam sekitar, dia akan jaga alam sekitarnya. Dia tak buang sampah merata-rata. Dia tidak melakukan pembakaran yang terbuka sesuka hati. Dia tidak menjahanamkan alam sekitar. Ingat, hari ini, apa yang kita buat hari ini adalah untuk waris kehidupan kita, anak-anak kita 100 tahun akan datang, 50 tahun akan datang. Bagaimana yang kita buat hari ini, itulah yang mereka akan dapat. Hari ini kita lihat macam mana bumi ni sangat teruk dengan sampah. Bumi ni sangat teruk dengan sampah. Apa yang kita boleh buat? Apa yang kita mampu untuk buat? Sekurang-kurangnya kita buat, kita tidak membuang sampah merata-rata. Itu cara kita sayang kepada alam sekitar. Okey. Itu adalah tuntutan berkasih sayang yang kita pelajari tadi. Tuntutan berkasih sayang yang Allah redha. Okey. Okey, seterusnya, cara menyuburkan sifat berkasih sayang yang Allah redha. Yang pertama, tolong menolong ke arah kebaikan dan berpesan dengan kebenaran. Okey, tolong menolong dengan kebaikan dan berpesan kepada kebenaran. Sentiasalah berpesan kepada kebenaran dan tolong menolong di atas kebenaran, walau apa jua perkara. Yang kedua, bersangka baik dan menutup aib orang lain. Jangan buka aib orang. Ini penting. Ingat, kita nak Allah jaga aib kita, kita jangan buka aib orang. Okay? Kalau kita buka aib orang, satu masa nanti Allah akan buka aib kita.
Okay. Kita ni manusia mampu berjalan di atas muka bumi ini sebab apa? Allah tutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita, tak ada siapa yang mampu untuk berjalan dengan muka yang bangga di atas muka bumi ini. Tak ada siapa mampu untuk berjumpa dengan semua orang. Kalau Allah buka aib dia, jaga. Allah tutup aib kita, kita jaga aib orang. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjaga tutur kata supaya tidak menyakiti hati dan perasaan orang lain. Jaga tutur kata kita. Jangan berkata-kata dengan kata-kata yang sesat. Walaupun dengan sahabat yang kita rapat, jaga. Sebab kita tak tahu kalau dia terasa hati. Jaga tutur kata kita. Kita boleh berborak dengan borak macam biasa dengan kawan-kawan, happy-happy, tak ada masalah. Tapi jaga tutur kata kita. Jangan keluarkan kata-kata yang kesat. Seterusnya, memberi hadiah dan menziarahi anggota keluarga, guru dan rakan-rakan. Okay. Ziarah sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita, okay, sanak saudara kita, ziarahlah mereka. Cuma sekarang kita tak boleh nak buat sebab kita tengah PKP. Tapi bila mana dah habis PKP nanti, kan, bumi dah jadi seperti asal semula, maka ziarahilah sanak saudara, rakan-rakan dan mereka yang kita kenali. Okey. Yang kelima, menghormati yang lebih tua dan mengasihi yang muda. Hormat kepada yang tua, kasih kepada yang muda. Dan akhir sekali, merendah diri kepada orang lain. Merendahkan diri kita di atas muka bumi ini. Siapa kita? Kita nak mengangkat diri kita, kita nak takabur, sombong. Itu sifat iblis. Ingat, iblis, Allah laknat dia sebab sifat takabur dan sombong dia. Okay. Memang iblis buat salah. Nabi Adam juga buat salah. Tapi apa beza Nabi Adam dengan iblis? Iblis dia takabur, dia sombong. Nabi Adam dia mengakui kesalahan dia dan dia bertaubat kepada Allah. Jangan berjalan sombong di atas muka bumi Allah ini. Kita bukan siapa-siapa. Okey, yang terakhir, hikmah sifat kasih sayang di dalam kehidupan. Yang pertama, memenuhi tuntutan agama kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah mengajar umat Islam berkasih sayang. Sebagai Muslim, kita dituntut mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya lebih daripada segala-galanya. Okey, penuhi tuntutan agama dengan berkasih sayang. Buat semua perkara kerana Allah dan Rasulnya. Kita berkasih sayang kerana Allah, kita berkasih sayang kerana Rasulullah. Ingat. Yang kedua, meraih perasaan cinta mengikut peraturan dan bimbingan agama. Okey, contohnya mencintai harta dan lain-lain lagi. Jaga perasaan cinta yang kita ada. Cinta ini adalah fitrah. Perasaan kasih dan sayang adalah fitrah. Tapi bagaimana kita bertindak di atas perasaan itu, itulah yang membezakan perkara yang baik ataupun yang buruk. Kita cinta kepada seseorang, kita tidak membawa kepada perlakuan yang tidak elok seperti zina dan lain-lain lagi, maka cinta itu adalah cinta yang baik. Tapi kita cinta pada seseorang, kita melanggar batas-batas pergaulan, maka cinta itu adalah cinta yang buruk. Ingat, kasih sayang adalah perasaan yang mendorong kepada perkara yang baik. Jadi bila mana perkara itu perkara yang buruk, itu bukanlah kasih sayang. Walaupun kita anggap itu sebagai kasih sayang, tapi hakikatnya bukan. Itu hanyalah godaan syaitan, hasutan syaitan. Okey. Itu adalah hikmah sifat kasih sayang di dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Okey, insya-Allah itu sahajalah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada sebarang soalan, bolehlah PM saya secara personal. Okey, komen nama kamu di bawah dan juga nama kelas kamu sebagai kehadiran kamu. Okey. Ingat, saya akan pastikan kehadiran kamu di dalam Telegram dengan kehadiran kamu di dalam komen kamu di YouTube ini selari. Barulah saya menyatakan kamu itu sebagai hadir. Kalau tidak, saya tidak akan tanda kamu sebagai hadir. Okey, pesan kepada rakan-rakan yang lain. Okey, itu sahajalah untuk pembelajaran kita hari ini. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.